Oke, salam dan salam sejahtera dan ulasan saya berkenaan dengan isu panas apabila hari ini mantan Menteri Kewangan kita iaitu Lim Guan Eng mengatakan Muhyiddin berbohong isu kecualikan cukai Yayasan Al-Bukhari. Dan apa yang saya lihat daripada kenyataan media yang dikeluarkan oleh Lim Guan Eng berkenaan dengan isu ini, beliau mengatakan bahawa menafikan mengeluar sebarang arahan spesifik membatalkan pengecualian cukai yang diberikan oleh Kerajaan Barisan Nasional kepada Yayasan Al-Bukhari yang dinaungi oleh Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. So, kita boleh lihat di sini juga bahawa Lim Guan Eng mengatakan ini adalah tidak benar dan tidak tepat. Beliau mencabar Tan Sri Muhyiddin Yassin agar tunjuk surat di mana saya keluarkan arahan sebagai Menteri Kewangan untuk membatalkan pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari. Sekiranya beliau gagal berbuat demikian, saya akan mendapat nasihat undang-undang terhadap pembohongan Muhyiddin yang berniat jahat ke atas saya, memandangkan ia juga membabitkan tuduhan rasuah yang akan dibicarakan di Mahkamah Kelak. Dan kita tahu daripada isu pertuduhan ini, kita lihat hari ini Muhyiddin didakwa dengan 6 pertuduhan yang membabitkan RM232.5 juta. Dan di sini kita lihat daripada 4 pertuduhan itu adalah membabitkan salah guna kuasa. Yang 2 lagi adalah pertuduhan pengubahan wang haram. Kenapa isu pengecualian cukai ini membabitkan nama Lim Guan Eng? Ini ramai rakyat yang masih tidak berapa faham berkenaan dengan isu ini. Kerana apabila cukai itu dikecualikan, maka itulah sebabnya ada angka yang sedang disiasat ataupun didakwa hari ini membabitkan RM232.5 juta ini. Jadi sepatutnya itu adalah cukai, tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin masukkan ke dalam akaun bersatu. So, ini dikatakan sebagai sedekah, sebagai derma, sebagai rakyat yang hendak membantu kepada Perikatan Nasional untuk menang PRU ke-15 yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin PAS. Kalau kita lihat, kenapa Perikatan Nasional boleh dapat banyak duit dalam waktu mereka berkempen PRU ke-15, yang mana kita lihat kenyataan daripada pemimpin PAS mengatakan mereka ramai yang menyokong dan akhirnya mereka memberi duit ataupun memberi sedekah supaya mereka boleh menang PRU ke-15 itu adalah tidak tepat. Kerana kita tahu bahawa daripada pertuduhan itu kita boleh dengar 4 pertuduhan salah guna kuasa dirangka yang mana mengikut Section 23/1, dan Muhyiddin menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri dan Presiden bersatu ketika itu untuk mendapatkan RM232.5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu. 3 syarikat itu ialah Al-Bukhari Sdn Bhd, Nepturis Sdn Bhd, dan Monfort Sdn Bhd. Dan manakala individu terbabit ialah Azman Yusuf. Dan kita lihat pula 2 pertuduhan pengubahan wang haram yang dibentangkan di bawah Section 4/1/B, pencegahan pengubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil aktiviti haram, dibaca bersama. Dan hari ini kita tahu bahawa Muhyiddin dituduh menerima RM120 juta hasil daripada aktiviti haram daripada Bukhari Equity Sdn Bhd pada 25 Februari dan 8 Julai 2022. So, apa yang kita lihat di sini, kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kenyataan yang dikeluarkan oleh Lim Guan Eng berkenaan dengan isu pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari ini jelas menunjukkan bahawa itulah duit yang sedang disiasat oleh SPM. Pada asasnya sepatutnya itu menjadi cukai, tetapi akhirnya mereka menggunakan kuasa untuk mengambil duit itu daripada Bukhari Equity dan juga mungkin melibatkan Nepturis Sdn Bhd dan juga Mahful Sdn Bhd. So, hari ini kalau kita dengar sebelum ini pemimpin-pemimpin bersatu, pemimpin-pemimpin PAS, mereka bercerita bahawa rakyat, katanya,
yang menyokong mereka memberi sumbangan untuk parti mereka, untuk Perikatan Nasional itu menang. Dan duit itu dikatakan sebagai duit penyokong kepada mereka. Padahal kalau kita lihat hanya segelintir saja syarikat-syarikat, individu-individu yang kita lihat di siasat hari ini memberi dana sehingga ratusan ribu untuk PN pada PRU ke-15 itu ada dana dalam mereka berpolitik. Tetapi soalnya, adakah duit itu duit yang jalannya memang daripada sumbangan? Yang menjadi isunya adalah apabila Lim Guan Eng mengeluarkan kenyataan ini, bahawa pengecualian cukai itulah yang mungkin diambil oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin menggunakan kuasa beliau sebagai Perdana Menteri, akhirnya didakwa hari ini. Jadi bagaimanapun, pusing sana, pusing sini, jawapannya adalah menipu. Sebab itu Lim Guan Eng kata, Muhyiddin berbohong. Kali ini, dia mengaitkan nama Lim Guan Eng selaku Menteri Kewangan. Akhirnya, Lim Guan Eng meminta untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin tunjuk surat itu. Saya harap kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, dan akhirnya mantan Menteri Kewangan kita boleh ambil tindakan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin ini kerana berbohong. Inilah sikap mereka. Saya melihat bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin mengelak ceritanya berpusing sana berpusing sini dalam isu ini, kerana orang yang bersalah tidak akan mengaku. Kita lihat kes Najib macam mana. Najib sampai bersumpah laknat, mengatakan tidak terbabit dalam isu-isu 1MDB dan sebagainya, dalam isu SRC dan sebagainya. Tetapi akhirnya masuk juga penjara. Hari ini kita lihat ramailah penyokong dia, mungkin yang dah dibayar datang. Tak seramai mana pun, sehebat-sehebat mana pun pemimpin di negara ini yang mempunyai pengaruh dalam isu apabila pemimpin mereka didakwa kerana betul-betul tidak melakukan kesalahan, tidak lain tidak bukan hanya Perdana Menteri yang ada hari ini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang betul-betul rakyat boleh percaya bahawa hakikat adalah pendakwaan terpilih, pendakwaan nak membunuh kerjaya politiknya, yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim dikambing hitamkan dalam isu untuk pemimpin-pemimpin yang terdahulu ini merompak kekayaan negara. Hari ini kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin, bolehlah penyokong-penyokong yang rakyat lihat hari ini yang tidak sehebat mana pun, saya percaya dalam 1 minggu lagi ataupun dalam beberapa kali lagi siri Tan Sri Muhyiddin Yassin ke mahkamah, tak ada dah penyokong-penyokong ini. Kerana hakikatnya Bersatu tidak mempunyai akar umbi yang kukuh. Kenapa kita lihat Bersatu ini dan Perikatan Nasional ini seolah-olah kuat? Kerana mereka ada dana. Sekarang ni, seperti mana yang Tan Sri Muhyiddin Yassin kata, ataupun yang kita sendiri rakyat lihat, dalam akaun bank hari ini masih berbaki lagi 40 juta. Bolehlah berkokok. Jika esok cawangan-cawangan Perikatan Nasional, cawangan-cawangan Bersatunya itu sudah tidak berfungsi lagi, maka orang pun dah lari. Jadi mereka tidak mempunyai sokongan yang betul-betul padu seperti mana sokongan UMNO, sokongan PAS mungkin. Ada sokongan PKR, ada. Tetapi parti Tan Sri Muhyiddin Yassin belum sekukuh mana partinya. Kerana kita tahu parti baru dan ramai ahli-ahli parlimennya adalah mereka-mereka yang karta, ataupun mereka-mereka yang dibuang daripada parti mereka itu sendiri. Termasuk Tan Sri Muhyiddin Yassin dibuang daripada UMNO. Jadi pengaruh dia tidak begitu kuat. So itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.